this special day. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita ke surat 579. Isi lagi rahmat dan kasih sayang. Qatadah daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak beriman seseorang itu sehingga ia cinta bagi saudaranya sesama muslim apa yang ia suka, apa yang disayang untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Sambungannya daripada pagi semalam. Jadi kata Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan dalam sabdanya, demi Allah, maknanya Nabi bersumpah dengan Allah yang jiwanya di tangannya, yakni Muhammad di tangan Allah, tiada beriman seseorang itu, kata Nabi, sehingga ia kasih sayang kepada saudaranya sesama Islam sebagaimana disayangkan dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita tengok pada hadis ni, besar makna dan pengajarannya. Sebab apa? Kasih sayang yang kita jalinkan sesama Islam adalah kasih sayang sebagai saudara Islam. Jadi dalam hadis ini bila kita tengok keseluruhan orang Islam, di mana juga beradanya orang Islam tu, maka kita merasa kasih sayang. Dan sama ada mungkin juga yang kita berjumpa, yang tak berjumpa, ataupun yang berada di dekat dengan kita, yang jauh daripada kita, maka hadis ini bentuk dalam keadaan umum, semua sekali. Jadi sebab itu kita kenalah memupuk perasaan kasih sayang yang Nabi sebut ini sebagai tanda kita kesempurnaan seseorang Muslim. Kalau dia tak kasih sayang kepada sesama Islam, maknanya kita bukan Islam yang sempurna. Berat tu, Nabi kata berat. Sebagai Islam, kena kasih sayang kepada semua saudara-saudara kita yang seutama dengan kita, tanpa mengira kulit, bangsa dan keturunan. Jadi apabila kita kasih sayang kepada saudara kita sesama Islam, hendaklah kamu sayang macam mana kamu sayangkan diri kamu. Jadi kita disayangkan diri kita daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik ataupun berlakunya perkara-perkara yang tidak elok.
Begitulah juga yang kita sayang dan seboleh-bolehnya tidak mahu perkara-perkara yang tidak baik, yang tak elok berlaku kepada saudara-saudara kita Islam yang lain. Dan jika sekiranya berlaku, maka kita di atas dasar kasih dan sayang sebagai mahabbah fillah, ukhuwah fillah, sebagai kita saudara akhu fil Islam, maka kita tolong bantu mereka apa yang patut dan sekadar mana yang boleh. Itu sebagai tanda kasih sayang. Kalau hak jauh, kita hantar barang makan, barang minum, pakaian, seperti mana yang kita buat kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin, yang mereka hidup dalam keadaan merempat, kampung halaman mereka dirampas oleh Yahudi laknatullah. Jadi mereka hidup dalam keadaan merempat. Sebab itu di Jordan ramai orang-orang Arab Palestin. Kalau nak cari orang Jordan betul itu tak ramai sangat. Mengikut apa yang saya dapat maklumat daripada anak saya, anak belajar di sana, dia kata ramai Arab di sana, Arab Palestin, yang mereka dah bekerja, yang menetap, bahkan ada yang jadi kewarganegaraan Jordan. Jadi ahad Jordan sebenarnya tak banyak sangat, dia kata. Ada yang jadi pensyarah, ada mengikut kepandaian, kepakaran masing-masing lah. Jadi hak mana yang di kalangan rakyat Palestin yang tak sempat, orang kata ni, mereka hidup dalam keadaan yang merempat, terbuang, kampung halaman jadi rampas, dihalau, diusir Yahudi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi mereka ni kita bantu lah. Itu yang kita bantu, kita hantar bekalan ubat-ubatan, makanan, pakaian, dan kita hantar juga duit ataupun nilai mata wang untuk mereka saraan hidup kepada saudara kita di sana. Itu hari kapal diserang ketika bantuan dihantar ke sana, kan? Jadi kapal yang diserang tu adalah daripada Turki. Jadi sebenarnya apa yang dapat kita faham dari situ, pihak Israel attack nak bunuh beberapa orang yang ada atas kapal tu. Jadi kita pula pasukan kita, pengaman, pasukan bantuan kita ada dalam tu, orang Malaysia, kan? Jadi diserang, dan kalau kita tengok yang ditayangkan balik itu maknanya dahsyat lah. Ditembak dengan kejam, mati, ada yang cedera dan sebagainya. Jadi itulah kerja Yahudi laknatullah. Jadi dasar kasih sayang ini, maka kita tak putus, lalu kita bantu saudara-saudara kita yang ada di sana sekadar mana dan apa yang kita mampu lah. Dan kita mengucapkan tahniah dan syabas di atas keberanian sahabat-sahabat daripada Malaysia yang sanggup mengkata berdepan dengan Yahudi laknatullah. Maka mereka dalam keadaan terancam, nyawa mereka pun dalam keadaan terancam sebenarnya, dan mereka pun ditahan di penjara di Israel, tetapi dilesakkan oleh para pihak duta dan kerajaan Malaysia dan sebagainya campur tangan yang lain, maka dibebaskan mereka balik ke Malaysia. Jadi sebab tu kita tengok ni saudara kita di Palestin, begitu juga saudara mara kita yang berada di Vietnam, yang berada di Kemboja, ya, saudara mara kita yang berada umat Islam Rohingya di Bangladesh, di mana lagi, banyak umat Islam dalam keadaan yang mereka ditindas oleh pihak musuh, ya, di selatan Thailand. Jadi dasar kasih sayang kita, kata apa, kalau tak ada apa benda pun kita nak bagi, setidak-tidaknya kita doakan untuk mereka. Setidak-tidaknya kita tolong doa, sembahyang hajat, dan kita minta Allah melindungi mereka daripada segala mara bahaya.
Kalau manalah kita kan mungkin kadang-kadang kita kata kita tak ada duit, kita tak ada apa nak bagi, apa cara, kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat, minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ketenangan, kelapangan apabila diuji oleh Allah dengan ujian yang macam tu. Dan dulu ada sahabat kita pergi sama-sama berjuang dengan mujahidin di bumi Afghanistan. Ada seorang sahabat kita daripada Kedah, ada sahabat kita daripada Keramat. Yang Keramat ni dia mati syahid di bumi Afghanistan. Sahabat daripada Kedah ni dia hidup, dia balik, dia boleh tulis buku, dia karang cerita pengalaman dia. Dan ada sahabat kita juga yang salah seorang tenaga pengajar, ustaz. Kalau tuan-tuan tengok muka dan reaksi dia, tuan-tuan tak percaya, orangnya lemah lembut, cakap slow je. Tetapi kenangan manis dalam hidup. Dia kata, ana pergi berjuang, ana boleh tembak jet pejuang Rusia jatuh sebiji. Itu kenangan yang tak boleh dilupakan sepanjang hayat. Orang Malaysia lah. Dia sekarang dia berkhidmat di GMI, Germany Malaysian Institute, di apa tu, Kampung Pandan lah. Di Ceras. Jadi kenangan manis, dia kata dia tembak jet pejuang Rusia jatuh sebiji. Tapi kalau kita cerita tentang saudara kita di Afghanistan itu hari berjuang dengan Rusia ni, memang satu karamah Allah Ta'ala bagilah, hebat. Senapang patah aja kita tembak tupai, tapi dia senapang patah tembak jet pejuang Rusia jatuh tu. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita di kampung tembak tupai, tembak ni lah. Jaga tanah kebun kita. Tapi di sana dengan kehendak Allah, kuasa Allah tu, kata karamah Tuhan bagi, dengan laungan takbir 3 kali dia lepas tembakan, jatuh macam tembak burung. Itu kebesaran Allah. Kalau kita cerita pada akal manusia tak logik kan, orang tak percaya, tapi itu kebesaran Allah. Banyak karamah yang Allah Ta'ala bagi. Sampai sahabat yang mengarang buku yang tulis ni, dia kata dia diserahkan senjata M16 pergi perang. Bila pergi perang tak pernah pegang senjata pun, hanya melihat bagaimana mujahidin berlatih, itu je. Jadi bila ditembak, rupa-rupanya muncul depan tu, dia kata dia orang dah adjust. Hak orang dulu lah, orang yang dah syahid dulu ni, dah boleh terbit 16 biji sekali kan. Jadi dia tak pernah tembak. Bila tembak sekali, tembak tendang pensan tu kan, dia tendang, dia buntuk senjata tu pensan. Sesedar dia daripada pensan, mujahidin duduk berdiri, dia duduk terkangkang, dia duduk celah kangkang mujahidin duduk berdiri, dia tembak dia. Tapi dia kata nampak kebesaran Allah, karamah Allah Ta'ala bagi. Peluru daripada Rusia mari kena serban, bunyi macam kena topi besi, ping ping tu. Dia kena serban ni. Dia tengok gitu ya. Dia duduk menerap, tengok macam tu, peluru mari kena. Ya Allah, dia ingat macam topi besi, serban, bunyi berdesing-desing, sebiji tak kena dah. Dia tak mengelak, duduk berdiri macam ni ya. Sempat dia mengukirkan senyuman, sahabat duduk celah kangkang dia ni, dia senyum dia. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabah sahabat kita pergi bantu mujahidin. Itu satu pengorbanan yang tinggi. Bukan cakap bantu duit, bukan cakap bantu pakaian, ubat-ubatan, tapi terlibat dalam peperangan. Itu dia kata dalam satu masa yang lain pula dia ajak pergi perang. Dia orang bentuk gerila. Sekali pergi 13 orang dengan bilangan yang ganjil. 13 orang, kadang-kadang 17 orang, tak ramai. Tapi bila naik berperang, dipimpin oleh komando perang tu Omar Abdul Aziz nama dia. Maka bila dipimpin perang, dia arah tembak. Bila tembak, dia kata tak lama, lebih kurang dalam 45 minit dia arahkan berhenti, jom balik. Balik ke khemah. Dan bila balik ke khemah, dia kata masih kedengaran kami duduk turun berjalan di bukit, berdentam-dentum, tembakan, ledakan meriam, bom dilempar ke atas bukit.
Jadi sahabat kita tanya dengan komandan Al-Aziz ini, masih dengan siapa dia rumah perang? Dia berkata dengan jundullah, para malaikat-malaikat Allah. Malaikat menjelma berupa manusia jadi mujahidin di bukit. Rusia punya muntah peluru tuan. Dia tembak, dia bom, dia lepas segala macam. Tapi tak berkesan. Yang ditembak itu hanya bayang-bayangan mereka, yang para malaikat turun membantu. Itulah kehebatan kita tengok dalam perang mujahidin dengan Rusia di bumi Afghanistan. Jadi itulah kasih sayang yang kita pula yang tak sempat pergi ataupun yang sebagainya, yang kita tak mampu sampai begitu, kita doa sembahyang hajat. Jadi seluruh dunia umat Islam memohon dan munajat kepada Allah. Akhirnya tentera-tentera Rusia lentang pukang tuan lari. Kemudian dia kata malam hari pula dia orang nak jeep ke lereng-lereng bukit pergi cari sahabat-sahabat yang tak ada, yang tak balik. Bermakna mereka gugur sebagai syahid di medan perang. Pergi cari, dia kata nak tahu syahid tak syahid sahabat ni, terhidu wangi, bau wangi bagaikan kasturi, harum menusuk di waktu malam, kesunyian malam. Dan di lereng-lereng bukit pada waktu malam di sana ni banyak serigala. Serigala ni tahulah binatang yang ganas makan bangkai. Jadi dia kata dia tengok serigala ni pergi cium sahabat mujahidin ni, cium dia tinggal. Dia tahu ini orang mati syahid. Diusik pun tidak, dijilat pun tidak. Tapi dia kata bila dia cium kena tentera Rusia, dia mamah sehinggakan tinggal tulang. Serigala boleh beza antara orang syahid dengan tak syahid. Tapi kalau manusia tak boleh beza, dia kata tak syahid, makna dia lebih teruk daripada, lebih serigala daripada serigala. Ni manusia ni. Tuan-tuan, karamah Allah Ta'ala bagi. Serigala pergi cium dia tinggal. Tapi mana tentera Rusia habis di mamah tinggal tulang. Itulah kehebatan mati syahid. Wangi, harum dia kata bau. Bila wangi kita pergi tempat tu, memang ada mujahidin yang meninggal terlibat dalam peperangan tadi. Inilah karamah Allah Ta'ala bagi banyak pertolongan. Jadi berkat orang kata doa, sembahyang hajat seluruh umat Islam ni pakat-pakat doa untuk kejayaan saudara kita di bumi Afghanistan. Akhirnya mereka mencapai kemenangan, tentera Rusia lari. Dan yang paling saya rasa terkejut sekali, ada mujahidin dilenyek oleh tentera Rusia dengan kereta kebal, kereta tank tu, lenyek dia sampai depan sana, kereta kebal berhenti, mujahidin bangkit kipas habuk macam ni je. Hak yang bawa kereta kebal tu turun dari kereta kebal pergi tanya dia, ilmu apa awak pakai, apa senjata awak pakai. Dia kata tak ada pakai apa, hanya laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lenyek dengan tank, berhenti sana, dia boleh bangkit kibas habuk je. Terus mengucap syahadah masuk Islam. Tu hak yang bawa tank masuk Islam, terus ajar kat saya kalimah tu, masuk Islam. Dia masuk Islam, dia pakai pakaian mujahidin, lilit serban, dia pergi tembak ketua, dia mampu terkangkang. Enggak, karamah Allah Ta'ala bagi kita. Dia baca terkejut, tengok lah dia cerita. Kereta tank tu tindih tak ada apa, kita kena kereta biasa tindih pun habis dah. Itulah kebesaran Allah. Manusia apabila dikasihi oleh Allah, banyak pertolongan Allah Ta'ala turun. Tu kata karamah tu, Allah turun kemuliaan kepada mereka. Tapi kehebatan mujahidin tuan-tuan, tiap-tiap malam tahajud tak tinggal baca Quran. Jadi hak mana komandan dia nak pilih pergi perang ni, dia masuk, dia tengok dalam khemah, hak mana yang sembahyang tahajud, yang baca Quran, itu dulu yang dipilih pergi perang. Macam berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nabi nak lantik panglima perang tuan-tuan, orang yang hafiz Quran menjadi panglima perang, bukan secalang-calang orang yang nak dilantik menjadi panglima perang.
Kita panglima perang, kita Quran pun tak reti baca. Tak mahu pandai dalam bidang dunia sahaja, kan? Kebakaran kita dalam dunia sahaja, tapi Quran tak reti baca apa. Jadi itu keadaan yang mana sembahyang tahajud, yang boleh baca Quran, yang malam-malam tak tidur, itu dipilih dulu pergi perang. Kalau kita pada akal kita tak pilih orang tu, pasal dia mengantuk, tak tidur malam. Tak, komandan perang dia pilih orang tu sebab tu orang dikasihi oleh Allah. Sebab tu kalau dia pergi perang dengan keadaan jumlah, walaupun jumlah yang kecil, hanya 13 orang, tetapi Allah beri kemenangan yang besar. Tentera Rusia kalah yang amat teruk dalam peperangan ini. Jadi itulah tuan-tuan, mari kita kasih sayang kita kepada saudara kita. Kalau tak ada apa sekalipun, palinglah kita tak ada, orang kata nak bagi kita doa, sembahyang hajat, doa kepada Allah. Dan jika sekiranya saudara mara kita yang betul-betul dekat, yang berada dengan kita, tolonglah bantu dan berikan perhatian kepada mereka, sebab kita bina kasih sayang sebagaimana kita kasih sayang pada diri kita sendiri. Macam kita sayang diri kita sendiri, macam itulah sayang saudara kita. Ini orang Islam dan orang yang beriman. Berat Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu itu apabila dia tak beriman, tak kasih sayang kepada sahabat-sahabat dia bersama Islam. As-Sa'idi mengatakan daripada Umar, innallaha ta'ala la yarham min la yarham wa la yaghfiru liman la yaghfir wa la yatubu ala man la yatub. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa belas kasih, dan tidak mengampuni bagi orang yang tidak memaafkan, dan tidak menerima taubatnya orang yang tidak menerima taubat saudaranya kepadanya. Jadi riwayat ni pula mengatakan, sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada kasih pada saudaranya yang lain. Jadi Tuhan pun tak sayang kita, sebab kita tak sayang saudara kita sama Islam. Asyik nak bermusuh, asyik nak bergaduh, asyik kita nak berlaku macam-macam, jadi Allah tak sayang. Sebab tu kita ni tuan, mewujudkan kasih sayang, pertemuan kita sehari semalam 5 waktu ni di masjid ataupun di surau, di sinilah yang memupukkan perasaan kasih sayang, mahabbah yang paling tinggi. Habis sembahyang kita bersalam-salaman, dapat kita melihat wajah muka sahabat-sahabat kita muslimin muslimat, dapat kita rasa kasih sayang, kita mengeratkan hubungan, duduk dalam saf sehingga akan bersentuh bau antara bau. Tu yang Nabi suruh duduk elok-elok, saf kita rapat tu. Mahabbah kasih sayang di situ. Tiap hari 5 waktu kita dipertemukan Allah dalam masa yang singkat, tetapi mengukirkan satu perasaan kasih dan sayang, membibitkan kasih dan sayang. Tapi kalau dia tak mau macam ni, satu daripada rahmat yang ditolak, rahmat Allah yang kita tolak. Terus malam saya pergi tolong bantu ada sahabat saya pensyarah UIA lumpuh sebelah. Jadi saya tolong bantu dia semalam 2-3 hari dah. Dia kata apa, bapa saudara dia umur 86 tahun, boleh bercakap elok dah, cuma lemah, tak boleh nak angkat tangan lagi. Mulut pun dah boleh elok sikit lah, tidak mulut pun dah herot. Kita tolong bantu, tolong doa, alhamdulillah Allah bagi kejayaan. Jadi dia kata insya-Allah mudah-mudahan anak boleh mengajar balik. Dia kata insya-Allah. Bapa saudara dia, abang bapa dia, umur 86 tahun. Dia mari daripada Pahang boleh daerah ni, anak saudara sakit tak sihat. Dia tanya, Pak Long umur berapa dah? Dia kata aku 86. Dia kata hang berapa? Dia orang Kedah kan. Dia kata hang berapa? Dia kata saya 51. Ish, dia kata tu. Dia kata saya malu dengan Pak Long 86, sihat, kuat. Naik kereta bawa di Pahang balik Kedah, daripada Kedah balik Pahang mai KL, tak ada apa.
86 tahun. Rahsia Pak Long buat apa? Doa apa? Dia kata rahsia aku sembahyang berumur 17 tahun sampai lah ni aku tak tinggal sembahyang jemaah di masjid. Aku kira betul ni, aku tak mohong dah tak. Mohong Allah Ta'ala tahu. Nak tipu apa? Aku sembahyang umur 17 tahun sampai lah ni aku tak pernah tinggal sembahyang jemaah di masjid. Tu rahsia aku, dia kata. Tu Tuhan bagi aku kuat. Memang Allah sebut dan Nabi sebut dalam kitab bahasan Imam Nawawi, Riyadhus Salihin. Nah, buka dalam kitab Riyadhus Salihin, ada di sana diceritakan bahasan bab tu, kelebihan sembahyang berjemaah. Dalam kitab ni pun ada kelebihan sembahyang. Salah satunya Allah kurniakan kita dalam kesihatan yang baik, Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Ni kita buta baru sembahyang jemaah, pencin ni apa bau kan. Minta maaf lah. Belum ni mana ada. Pencin ni barulah dah jadi warga RTM. Kita warga RTM rehat tunggu mati. Barulah mari ke masjid. Masa muda Allah Rabbi enjoy sakan. Dia umur 17 tahun ni lah. Sampai dah ni aku duduk sembahyang jemaah tak tinggal. Yang kedua dia kata, aku duduk tolong orang, bantu orang mandi jenazah. Aku tak pernah tinggal. Orang panggil ke tak panggil, aku tolong. Aku tahu dia orang mati, aku pergi tolong. Dia kata benda tu sebagai satu kebajikan untuk aku. Inilah rahsia yang dia buat. Allah Ta'ala bagi kekuatannya. Sihat ni loh. Dia kata Pak Long tak ada. Aku kencing manis, darah tinggi, pom tak ada. Ada pening-pening kepala, tak ada. Pening-pening pom tak ada. Tak pernah pening kepala, tak pernah sakit kepala. Kena hujan, kena apa tak apa, tahan insya-Allah. Allah bagi kekuatan dia. Itu kelebihan sembahyang jemaah, melahirkan kasih sayang, muhabbah. Allah panjang umur, tolong orang. Kita tolong orang tak rugi tuan, tenaga tak habis. Jangan duk risaulah. Bukan macam kita ada duit bagi ke orang 100, kita ada 200 bagi 100, tinggal 100. Tak, jadi kita nampak kurang. Tetapi pada hakikatnya kalau kita bagi dengan keadaan rela, dengan keadaan kita redha, dengan kita bagi itu mengharapkan janji Allah, Allah tambah nilai lebih besar daripada 100 yang kita bagi, insya-Allah. Tak akan kurang. Allah tambah dari semasa ke semasa. Jadi itulah kasih sayang yang kita ni, Nabi suruh barang siapa yang tak kasih kepada saudara Islam, Allah pun tak kasih kat dia. Dan barang siapa yang tak mengampuni bagi orang yang minta maaf, ini satu lagi. Orang temari dia kata maafkanlah saya silap, saya mengaku saya silap. Kita tak maafkan dia, kita bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pun tak akan ampun dosa kita. Tu. Kita dah minta ya Rab minta ampun, ya Allah ampun. Allah tak ampun sebab kita tak ampun kesalahan orang yang minta ampun dengan kita. Tu tolonglah ya, orang minta maaf kita maafkan. Dan bila kita dah maaf dengan orang ni, bersalam elok-elok, dua belah tangan, tengok muka. Ni kita berdamai salam dengan orang ni, kalau bersalam tak tengok muka ni, bukan kita maaf lah, masih ada lagi simpan dendam, rasa marah. Kalau betul-betul ikhlas, dia akan hulur tangan, kedua belah tangan dia genggam erat, dia ukir senyuman, dia tengok muka sahabat dia. Ini tangan hulur beralih tengok dinding. Kacau tu. Ini orang tak ikhlas, masih simpan perasaan marah, dendam ada lagi. Tu. Jadi kita buat betul-betul, orang minta maaf, maafkan. Allah mengampunkan kamu. Kalau kamu tak maafkan orang tu, Allah tak mengampunkan kita. Dan tidak menerima taubat orang yang tidak menerima taubat daripada saudara kepadanya. Ini pun ya, saudara kita minta ampun, minta maaf, dia bertaubat tak buat dah, kita tak terima, Allah tak terima taubat kita. Nakkan Allah terima taubat kita, kita kena maaf dan menerima sahabat yang minta kemaafan dan bertaubat, dia tak buat dah. Itulah barulah kata kita sempurna, mendapat kasih sayang Allah dan rahmat Allah.
Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Seorang sahabat berkata, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah, yakni Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Kasihanilah orang yang di bumi, nescaya kamu dikasihani oleh orang yang di langit. Jika kita ni tak kasihkan saudara kita, Allah pun tak kasih kepada kita. Ar-Rahman, tu kita duk sebut nama Allah tu. Tiap-tiap kali kita baca, maka kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bacaan kita ba tu dia kena zahir, kena bagi jelas. Ba tu dia merupakan huruf jar, kalimah isim. Ini kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba tak ada, pasal apa kau hilangkan ba tu? Ba tu huruf jar, kalimah isim. Ba tu dia kena sebut, zahirkan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru betul. Tu dari segi bacaan yang sebenar lah, kan? Jadi ba tak boleh hilang, dia kena kalimah isim huruf jar, menandakan ba tu dengan nama ismun, nama, tiga nama Allah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu tiga. Sebab tu kata ulama salafus salih, dia beramal dengan baca tu Bismillah 100,000 kali, dia boleh berjalan atas air, kan? Rahimullah para alim ulama wali-wali Allah. Amalan kita kata iya ke? Pasal tak yakin dengan Allah tu yang payah, kan? Dia baca tu, dia amalkan sungguh-sungguh, dia jadi. Tu dia kisah di kalangan para wali-wali Allah. Mereka sentiasa berdamping dengan Allah, dia sebut nama Allah selalu. Jadi sebab tu kita bacakan begitu dengan Bismillah, maka kita lihat nama Allah tiga disebut. Jadi sebagai Allah bersifat dengan Ar-Rahman, maka Allah akan rahimkan kita. Tu dikata Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihani oleh Allah, yang bersifat Tuhan itu dengan namanya Ar-Rahman, sifatnya pemurah, kasih sayang. Kasihanilah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang di bumi, nescaya kamu dikasihi oleh yang di langit. Jadi bila kita berkasih sayang dengan semua orang, makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini, hak yang di langit berkasih sayang kepada kita. Jadi bila hak di langit ni, para malaikat Allah, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang berada di atas, maka mereka akan kasih sayang kepada kita yang ada di atas muka bumi. Jangankan kata malaikat, makhluk pun sayang kepada kita. Sebab tu ada hadis disebut, tuan-tuan rujuk dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah karangan Syekh Al-Marhum Abdullah Nasih Alwan. Di sana disebut tentang kelebihan orang yang berilmu dan menuntut ilmu, dan orang yang mengajar, para muallim. Rupa-rupa dalam hadis ini kata orang yang menuntut ilmu, yang mengajar ilmu, dikasihi oleh makhluk sehingga ikan-ikan di lautan, semut dalam lubang tu pun mendoakan kasih sayang kepada orang ni, para alim ulama dan orang menuntut ilmu. Rugi tuan-tuan siapa tak nak mengaji, siapa tak nak belajar, siapa tak duduk majlis ilmu. Semut tolong doa kat kita, ikan-ikan di laut doa kat kita, burung yang terbang di angkasa berdoa untuk kita. Ni tolong beritahu yang tak mau mengaji ni, itulah keuntungan duduk majlis ilmu. Jika kita singkap majlis ilmu, rahsia yang begitu besar, tuan-tuan, orang akan penuh jika dia mendapat hidayah Allah duduk majlis ilmu. Sebab tu dulu orang mengaji di pondok-pondok tu, guru baca kitab penuh. Sekarang ni disik, saya tengok Tok Guru Haji Soleh disik, hari Jumaat jam bekan sik, penuh manusia pergi mengaji.
minggu sekali hari Jumaat dia buka kitab untuk umum pakat mengaji, untuk masyarakat distrik. Pengorbanan dia. Dia kata apa? Dia kata aku tak seboleh-bolehnya biar aku mati duk baca kitab, duk kilik kitab mengajak orang. Tutup Haji Saleh. Aku nak khidmat masyarakat sampai aku mati dengan macam ni, minta Allah tak jadi macam itulah kata dia. Tu pun orang yang kuat amalan juga. Tua dah tapi masa kita berhimpun bersih di Kuala Lumpur baru-baru ni kan, Allah mengalahkan orang muda. Saya tak boleh kejar dia, saya nak ikut belakang dia, hilang lepas dia sempat masuk dalam stadium, saya tak boleh masuk, jeng manusia. Tapi dia macam lipas kudung, turun dari masjid negara, dia pimpin sembahyang hajat, turun untuk berjalan, dia tak tengok dah kiri kanan, terus menuju ke stadium tu, lepas masuk. Tak padangan tua tapi tangkah dah, muka merah menyala macam singa nak tak makan pun hari. Hebat amalan. Kalau untuk sembahyang hajat dengan dia kan, Allahu Akbar, punya lama di pondok dia sembahyang hajat cukup lama. Puas lah orang kata kita berdiri tu kan. Kuat dia. Tapi itulah ketahanan Allah Ta'ala bagi dia. Saya tengok sendiri, dia sembahyang hajat, dia pimpin sembahyang hajat di masjid negara, saya pun duduk belakang dia. Lepas sembahyang kita nak follow dia terlepas dah, tak boleh kejar kita, laju. Dia tanya kawan lepas dah, dia kata dah tunggu masuk dalam dah, masuk stadium dah. Allahu Akbar, kuat. Itulah dia kata, biar aku mati dengan kitab, biar aku mati duk kilik kitab, mengajar kitab. Itu tuan-tuan ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan, kekuatan, itulah para mu'alim. Jadi barang siapa yang duduk menjadi ilmu, para malaikat kasih sayang, burung-burung, semut dalam lubang, ikan di air, doa untuk orang berkenaan. Jadi sebab itulah kita ni bertambah lagi lah kasih sayangnya Allah dan juga makhluk di langit apabila kita berkasih sayang kepada sesama hamba Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tanda itu nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak belah kasih kepada sesama manusia, Allah tidak beri rahmat kepadanya. InsyaAllah sambung pada besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.